Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan Sarafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat melawat Islamic Arts Biennale. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat ke sidang media Sukan C ke-32. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat mengadakan lawatan ke Islamic Arts Biennale di Terminal Haji Lapangan Terbang Antarabangsa King Abdul Aziz, Jeddah. Berangkat mengiringi Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah ahli-ahli kerabat diraja. Keberangkatan tiba ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Rakan bin Ibrahim Al-Tuq, Assistant Minister of Culture. Turut hadir Tuan Yang Terutama Dr. Majid bin Abdullah Al-Kasabi, Menteri Perdagangan dan Pengerusi Lembaga Pengarah Pihak Berkuasa Am Perdagangan Asing selaku Menteri Pengiring. Semasa di pameran Islamic Arts Biennale, Kebawah Dulia Maha Mulia berangkat melawat galeri pameran termasuk Galeri Bait, House of God, Galeri Al-Madar serta Pavilion Mekah Al-Mukarramah dan Pavilion Madinah Al-Munawwarah. Different, and as you can see, Your Majesty, there's a white box. And this, all of it handwritten. Islamic Arts Biennale antara lainnya sebagai satu wadah untuk meningkatkan kefahaman tentang kebudayaan, ketamadunan dan sejarah Islam. Pameran ini adalah yang pertama seumpamanya dalam mengetengahkan lebih 300 karya seni Islam kontemporari dan bersejarah, lebih 40 institusi antarabangsa dari seluruh dunia serta lebih 235 institusi Arab Saudi termasuk artifak berharga dari dua masjid suci di Mekah dan Madinah. To be with this country, so they say you've seen the Kaaba. Tema awal bait atau rumah pertama merujuk kepada rumah pertama Allah iaitu Kaabah di Mekah sebagai tapak paling suci dalam Islam dan arah kiblat bagi umat Islam.
Pavilion Mekah Al-Mukarramah dan Pavilion Madinah Al-Munawwarah antara mendapat perhatian ke bawah Dulia Mahamulia semasa keberangkatan ke Islamic Arts Biennale di Jeddah. Saksikan detik-detik bersejarah itu dalam sorotan keberangkatan baginda menyaksikan pameran Islamic Arts Biennale. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat ke sidang media Sukan Asia Tenggara Sukan C ke-32 Kemboja. Sidang media tersebut berlangsung pagi tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pengiran Muhammad Amir Rizal antara lain menyembahkan kontenjen negara akan menyertai 12 acara antaranya renang, badminton dan olahraga. Kontenjen negara seramai 100 orang diketuai oleh Daeng Zainab binti Haji Mursyidi, pemangku pengarah pembangunan belia dan sukan. Kontenjen negara dijangka bertolak ke Phnom Penh, Kemboja secara berperingkat-peringkat bermula 30 April ini. Pelbagai pihak di negara ini terus mengadakan majlis-majlis keagamaan dan berkebajikan demi meraih pahala berlipat ganda di bulan Ramadan. Berita lanjut mengenainya menyusul selepas ini. Teruskan bersama Berita Perdana. Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Al-Amir Al-Hajah Maryam petang tadi menganjurkan Majlis Khatam Al-Quran Kumpulan Belia dan Belia Wanis Masjid seluruh negara bersempena tadarus Al-Quran di bulan Ramadan bagi tahun 1444 Hijrah 2023 Masihi.
Majlis yang diselajurkan dengan bacaan tahlil bagi almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim itu berlangsung di Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Kampung Jerudong. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan diteruskan dengan bacaan surah-surah lazim bermula dari surah Ad-Duha. Antara yang hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis antara lain bertujuan menyuntik semangat cinta kepada Al-Quran dan beramal dengannya. Di samping itu, penganjurannya juga adalah untuk membiasakan para belia dan beliawanis agar membaca Al-Quran setiap masa, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB mengadakan majlis sambutan Nuzul Al-Quran bagi tahun 1444 Hijriah. Majlis diadakan petang tadi di Surau Al-Barakah, Pangkalan Tentera Udara Rimba. Hadir yang berhormat Pihin Datuk Lela Raja Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Ong Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Pengisian majlis ceramah khas sempena Nuzul Al-Quran bertajuk Bersabar, Berikhtiar, Bertawakal dan Berdoa menghadapi ujian dengan petunjuk Al-Quran, iaitu seruan tema sambutan Nuzul Al-Quran peringkat kebangsaan tahun ini. Antara yang disentuh, bagaimana Al-Quran merupakan kalam Allah yang maha agung serta rujukan paling utama umat Islam khususnya dan manusia sejagat umumnya. Juga hadir Meja Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hasan, Pemerintah ABDB. Sementara itu, Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dan Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat petang tadi mengadakan majlis umpamanya bagi peringkat Kementerian Pendidikan. Majlis diadakan di Dewan Utama Kementerian Pendidikan. Hadir yang berhormat Datin Sri Setia Dr. Dayang Hajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Majlis diserikan dengan ceramah khas bertajuk Al-Quran Mukjizat Kekal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang disentuh, Al-Quran merupakan mukjizat agung sepanjang masa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga merupakan kitab yang tidak ada habisnya, keajaibannya dan manfaatnya tidak akan berakhir. Itu yang menyatakan. Tetapi sebenarnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan umatnya berpuasa, memberi nikmat untuk mengejar pahala dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam ceramah sambutan Nuzul Al-Quran bagi Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi pihak berkuasa di bawahnya. Majlis diadakan pagi tadi di kementerian berkenaan. Hadir yang berhormat Pengarah Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengarah Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Ceramah bertajuk Cinta Al-Quran Santuni Anak Yatim disampaikan oleh Dayang Siti Juhaidah binti Haji Bujang, Pegawai Agama dari Pusat Dakwah Islamia. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan kepada 29 anak-anak yatim dari kementerian tersebut. Majlis dikelolakan oleh Pusat Kebangsaan Kerajaan. Yang Mulia Dayang Nur Zara Kanisa. Dalam menyemarakkan lagi bulan Ramadan yang penuh keberkatan, Kementerian Kesihatan mengadakan majlis bertadarus Al-Quran Juzuk 17 dan penyampaian derma anak-anak yatim bagi warga Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Majlis berlangsung petang tadi di surau hospital berkenaan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis diselajurkan dengan tahlil dan doa arwah bagi pegawai dan kaki tangan hospital yang telah kembali ke rahmatullah.
34 anak yatim daripada warga kaki tangan Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha menerima derma pada majlis ini. Majlis merupakan salah satu aktiviti keagamaan tahunan yang diadakan secara bergilir di keempat-empat daerah, sekaligus dapat mengeratkan silaturahim antara warga Kementerian Kesihatan dan Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Nurmiyah Aisyah binti Muhammad Fahmi. Kementerian Kesihatan mengadakan majlis bertadarus Al-Quran, majlis tahlil dan penyampaian derma kepada anak-anak yatim sempena bulan Ramadan tahun ini. Majlis tersebut diadakan kemarin di Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam, daerah Temborong. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Juga hadir yang berhormat Haji Aung Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Pengeran Muhammad Amir Mubarak bin Pengeran Haji Hashim, Pegawai Daerah Temborong. Di majlis ini, 7 anak yatim terdiri daripada anak warga kaki tangan Hospital Pengeran Isteri Hajah Mariam dan Pejabat Kesihatan Temborong menerima sumbangan. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan hari ini menerima 2 sumbangan daripada kumpulan isteri Menteri-Menteri Kabinet, Timbalan-Timbalan Menteri, Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap dan ahli-ahli bersekutu. Sumbangan adalah berbentuk derma berjumlah RM5,000 untuk tabung anak-anak yatim dan sumbangan khusus untuk pelatih-pelatih pusat bahagia sempena bulan Ramadan berjumlah RM3,275. Sumbangan diterima oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, yang disampaikan oleh Yang Mulia Datin Hajah Nahriah binti Haji Awang Asbi selaku pengerusi 2 kumpulan isteri Menteri-Menteri Kabinet, Timbalan-Timbalan Menteri, Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap dan ahli-ahli bersekutu. Sumbangan adalah hasil kutipan daripada ahli-ahli kumpulan berkenaan untuk memberikan kegembiraan dan keceriaan kepada anak-anak yatim dan pelatih-pelatih pusat bahagia di samping untuk meraih pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan. Seramai 60 anak yatim warga pasukan Polis Diraja Brunei PPDB menerima sumbangan pada majlis penyampaian derma kemarin. Diadakan secara pandu lalu, majlis diadakan di Kompleks Ibu Pejabat Polis Gadong. Penyampaiannya disempurnakan oleh Datuk Peruka Seri Haji Aung Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei. Majlis merupakan salah satu usaha untuk menyalurkan sumbangan khusus kepada anak-anak yatim PPDB untuk membantu sedikit menampung perbelanjaan Hari Raya Aidilfitri yang akan menjelang. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Sempena Hari Buku Sedunia, Dewan Bahasa dan Pustaka di BP melalui bahagian perpustakaan mengadakan program 60 minit bersama Al-Quran. Program diadakan pagi tadi di Perpustakaan DBP Bandar Seri Begawan. Program disertai oleh Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasal Fela, Pemangku Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Terdahulu tazkirah bertajuk Al-Quran Panduan Hidup Beraka Dunia Akhiran disampaikan oleh Awang Haji Badaruddin bin Haji Basar, Pegawai Pelajaran Agama Bahagian Penyebaran Dakwah Pusat Dakwah Islamia.
Program diteruskan dengan bacaan Al-Quran Juz 1 beramai-ramai selama 60 minit yang dipimpin oleh para pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Program antara lain berobjektif untuk memupuk budaya membaca dan menggalakkan lebih ramai penduduk di negara ini untuk membaca Al-Quran di samping meraih berkat dan ganjaran pahala yang berganda dalam bulan Ramadan. Mutu pembelajaran 50 pelajar sekolah-sekolah Arab di negara yang kurang berkemampuan dijangka meningkat selepas mereka menerima tajaan akaun Mindtrax oleh Mindtrax Academy. Dengan akaun tersebut, para pelajar terbabit boleh mengakses bahan pembelajaran menarik melalui ciri simulasi peperiksaan dan memantau prestasi serta kemajuan mereka. Penyampaian akaun disempurnakan oleh Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Pengarah Pengajian Islam, dan Pengiran Muhammad Khairi bin Pengiran Haji Matusin, Pengarah Urusan Mindtrax Academy. Para pelajar yang terpilih untuk menggunakan aplikasi tersebut diharap dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Sejak pelancarannya pada tahun 2021, pengguna Mindtrax Academy telah mencecah lebih dari 5,000 pelajar dari 50 buah sekolah kerajaan dan swasta. Platform ini mudah digunakan dan diakses dengan adanya akses internet. Data analytics iaitu salah satu ciri dalam platform tersebut memudahkan ibu bapa atau penjaga memantau waktu penggunaan, kelemahan dan kemahiran anak dalam aplikasi tersebut melalui rajah dan peratusan. Para penjajah dan kaki tangan Sumbangsi Mulia serta keluarga pagi tadi mengadakan majlis tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damin dan almarhum Duli Antraman Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Rombongan diketuai oleh Yang Dimuliakan Pihin Kapitan Lela Diraja Datuk Perukawang Goh King Chin selaku pengurusi bangunan Sumbangsi Mulia. Majlis merupakan aktiviti tahunan Sumbangsi Mulia dalam menyemarakkan bulan Ramadan. Lebih 100 orang menghadirinya. Sepasukan saintis yang mengikuti ekspedisi di Ulu Temburong berhasil menemukan spesies terbaru siput. Bekerja dengan ekspedisi Taxon, para saintis membuat kajian dan menganalisa DNA serangga berkenaan. Spesies terbaru itu yang diterbitkan dalam jurnal Biodiversity Data diberi nama Micropalmarion salehi. Sejak beberapa tahun lalu, ekspedisi Taxon dengan kerjasama Universiti Brunei Darussalam UPD telah membuat penemuan baharu. Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong mengeluarkan kompaun terhadap sebuah syarikat kerana didapati melanggar Akta Kesalahan Rampaian 2021 kerana membuang sampah di tempat awam. Golden Corporations Negeri Berhad Kampung Danau Telisai Daerah Tutong dikenakan kompaun RM500 dan dikendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Gagal membayar denda boleh dihadapkan ke mahkamah dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak kurang RM2,000 dan tidak melebihi RM10,000. Dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya boleh dikenakan denda tidak kurang RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000 atau hukuman penjara tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Bola Sepak Liga Perdana Singapura. 2 perlawanan berlangsung malam tadi. Tanjung Pagar tewas 0-2 kepada Albirex Niigata di Stadium Jurong East dan di Stadium Jalan Besar pula, Hougang tewas 0-5 kepada Lion City Sailors. Sementara itu, 2 lagi perlawanan akan berlangsung malam ini. Yang Lions bakal berdepan Brunei di PMM FC dan Geylang International di jadual berdepan Palestia Khalsa.